Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita nak baca buku kitab terjemahan lengkap Sahih Bukhari yang dikumpul ke atas lah. Mungkin ketua dia Ustaz Syahabuddin lah. Nah, jadi bawa siapa ni? Santai ilmu syarikat dia lah. Jadi kita nak baca yang jilid pertama dulu lah, yang ada 12 jilid kitab terjemahan lengkap Sahih Bukhari ya. Ya, hadis ni ada hadis pertama hingga hadis 902. Hadis pertama hingga 902 hadisnya. Okey, sebelum tu kita pergi mukadimah lah, pengenalan ringkas Imam Bukhari ya. Ya, tengok tu. Kita bacalah ya, pada awal ya. Dah, kata pengantar penerbit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ini Ustaz Syahabuddin tulis dah kata pengantarnya. Sejak tahun 2010 lagi saya ni Ustaz Syahabuddin telah berfikir untuk menterjemahkan Sahih Bukhari kerana pelbagai sebab. Antaranya adalah kerana saya mahu jadikan ia sebagai koleksi peribadi saja. Terjemuh ni nak buat koleksi peribadi saja dah. Tetapi apabila saya pulang ke Malaysia pada tahun 2013, baru saya sedar bahawa buku terjemahan Sahih Bukhari yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu Malaysia belum ada yang lengkap. Ada tu hak terjemahan Indonesia tu. Sikit lah, 1,000 lebih ke 2,000 tak apa gitulah. Sedangkan hadis Bukhari ni sampai 7,000 lebih dah. Jadi dia terjemah sikit dan dia beri sanad, tak ada sanad dah. Teruslah daripada siapa-siapa, daripada sahabat tu kepada Nabi terus dah. Itu yang ada lah. Jadi hak lengkap tak ada. Belum ada yang lengkap. Pun begitu kerja-kerja penterjemahan belum dilakukan. Sehinggalah pada hujung tahun 2019. Pasukan penterjemahan Santai Ilmu Publication bekerja seorang lah. Ustaz Syahabuddin ni ketua lah dah. Jadi pasukan penterjemah Santai Ilmu Publication mengambil keputusan untuk memulakan proses penterjemahan. Akhirnya ia dimulakan dengan segera. Pelbagai pelan dan rancangan telah dibuat sehinggalah berjaya menyiapkan terjemahan pada November 2020. Jadi bukan seorang je. Kena tim lah baru terjemah. 7,000 lebih hadis ni bukan main. Payah lah. Tetapi apabila saya membuat semakan terhadap hasil terjemahan pada waktu itu, saya tidak berpuas hati. Tak betul molek lah. Tak tepat. Oleh itu saya membina semula pasukan penterjemah yang baru. Alhamdulillah pasukan penterjemahan ini berjaya memberikan komitmen yang sangat baik. Kami dapat bekerja dalam pasukan dengan tarikh akhir yang begitu padat. Alhamdulillah akhirnya buku ini berjaya diterbitkan seperti yang anda pegang sekarang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap orang yang menyokong penerbitan ini, termasuklah para pasukan penterjemah dan juga penyumbang dana terjemahan. Ini pun masalah besar dah. Kalau tidak ada dana ni payah lah. No, okay. Kerja saja dah. Ada free tak ada dah. Perdana Menteri tak apa ya. Ni ada kerja lain tapi nak bunyinya kena ada lah dana ni. Tanpa sokongan anda pastinya kerja ini hanya sekadar impian saja tanpa tindakan. Okey. Tak dah. Dah orang mari.
Motor rumah. Ini bau. Naik rumah, naik rumah. Naik rumah, naik rumah. Kau pernah naik boleh ya? Kita sambung balik lah. Ada orang mari. Okey, habislah setakat tu dah. Tu kata pengantar iaitu daripada Ustaz Syihabuddin Ahmad lah, pengurus penerbitan. Okey, kita pergi pada Sahih Imam Bukhari, metodologi terjemahan dia ni. Okey, bagi memastikan terjemahan menepati maksud penerbitan, pasukan penterjemah telah menetapkan beberapa disiplin. Pertama, fokus pembaca. Sebelum terjemahan dibuat, kami telah mengenal pasti pembaca bagi buku ini. Oleh itu, kami meletakkan fokus pada pembaca awam. Itu poin dia dah. Bukan orang ustaz kau orang tu baik baca kitab Arab asal dah. Bukan ustaz dan ustazah sebagai subjek dah. Sepatut kitab Arab yang asal lah. Lebih tepat dah. Bahasa Arab ni kalau kita reti, kita rasa terjemahan ni tak sampai maksud dah. Oleh itu, setiap kaedah yang disebutkan di bawah adalah penyesuaian dengan fokus pembaca awam. Tu poin dia dah. Jangan buat macam setengah ustaz tu dia kata belajar baca sendiri settle lah, sesat lah, tidak dah. Cakaplah Nabi cakap ni boleh jadi sesat. Masalah sesat ni kita nak ta'wil Al-Quran hadis supaya sesuai dengan kata-kata ulama kalam ni, ilmu hak tasawuf, ilmu kalam kan dia belik-belik ayat tu jadi wahdatul wujud supaya Quran tu dipahami mengikut guru dia. Ni boleh jadi sesat. Tapi kalau kita baca secara biasa, secara zahir biasa, insya-Allah tak sesat lah. Yang kedua, kitab panduan. Sahih Bukhari berbahasa Arab diterbitkan oleh ramai penerbit, tetapi kami menjadikan terbitan Darussalam Riyadh sebagai panduan. Menariknya terbitan itu yang mempunyai penomboran yang dibuat oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Ini terkenal lah. Ulama yang kira model lagi, yang antara yang telah menomborkan semula banyak kitab-kitab hadis termasuk Sahih Bukhari. Dan ia telah merujuk kitab-kitab utama yang disandarkan pada kitab asal Sahih Bukhari. Jadi ia banyak ni. Jangan kita ingat Sahih Bukhari ni ada saja. Dia ada banyak dia kata istilahnya apa istilahnya. Dia panggil sanak-sanak tu lah. Maksudnya kitab ni ada yang anak murid Firabri, ada orang yang ada. Jadi ada yang berlain ni ada. Ada beza-beza sampai 200 hadis berbeza dah. Jadi tak pelik lah. Jadi dia kena cari yang paling kuat, paling gagah, paling betul tulisan dan paling tepat gitulah. Ia juga menyediakan maklumat data pengulangan hadis yang boleh dilihat pada setiap penghujumatan. Jadi dia berapa kali berulang hadis ni dia. Jadi Fuad Abdul Baqi ni KJL dia untuk memudahkan jarisi seterusnya. Yang ketiga, tampilan penuh bahasa Arab. Kami membuat sangkaan bahawa buku ini akan menjadi panduan pengajaran di Masjid Nasrul. Oleh itu kami tampilkan teks penuh berbahasa Arab juga. Walaupun untuk orang awam bukan lihat bacanya ustaz berada dah. Bagi memudahkan para ustaz mengendalikan majlis dengan lebih mudah tanpa perlu membelek-belek kitab asal berbahasa Arab semulalah. Tak payah bawa buku Arab suku, bawa buku terjemahan ni suku, tidak dia sekaligus dia. Yang keempatnya terjemahan pada matan. Seluruh isi kandungan hadis mu'allaq dan tajuk diterjemahkan. Jadi hadis ni ada hadis yang kita musnad, kata kriteria yang tinggi lah oleh Imam Bukhari itu pada musnad, hadis musnad ni, bukan hadis mu'allaq ni lah ataupun tajuk bab. Jadi dia terjemah belaka lah. Dia kata sisi kandungan hadis mu'allaq dan tajuk diterjemahkan dan disusun seperti mana susunan kitab panduan. Tetapi kami tidak menterjemahkan keseluruhan sanad, melainkan pada perawi tertinggi saja. Ada jugalah. Kalau ikut sebenar kitab Arab ni habis ya. Kami lakukan begitu dengan tujuan memudahkan para pembaca awam membacanya. Jadi kalau orang nak ngaji kitab hadis sungguh tak berasa, tak jeliga juga pasal perbincangan sanad pun penting lah. Oleh sebab itu kalau kita nak mengaji hadis sungguh, baik belajar dengan Maulana Asri lah. Maulana Asri tu sanad satu-satu bincang, lepas tu macam-macam lah perbincangan dia lah. Yang kelima, menyediakan nota ilmu. Bagi menjadikan buku ini dapat dimanfaatkan, setiap akhir hadis akan dimasukkan 4 garisan nota yang bakal memudahkan pembaca membuat catatan. Kalau mengaji tok guru mana-mana ustaz mana, boleh buat catatan tepi lah. Yang keenam, kaedah terjemahan suara. Apabila berlaku kedekatan bunyi pada dua huruf yang berbeza, kami akan menjadikan tulisannya adalah pada bunyi yang sama. Kami tidak membezakan huruf sin dan sa, qaf dan kaf dan seumpamanya. Kalau tulis kerumi kali dah.
Mungkin akan ada yang mempertikaikan kaedah ini, tapi kami telah menetapkan bahawa pembaca buku ini dalam kategori awam, maka ia lebih memudahkan subjek kategori ini. Apatah lagi, kami juga telah menyediakan matan berbahasa Arab penuh. Matan bahasa Arab pentinglah. Maka jika ada terkeliru, anda boleh merujuk perkataan asal dalam bahasa Arab yang telah disediakan. Yang ketujuh, kaedah terjemahan proses. Dalam penulisan bahasa Arab, proses seringkali terangkan dengan perkataan wa dan summa. Tetapi bagi memudahkan kami menjadikan perkataan kemudian sebagai menunjukkan proses secara khusus. Kena nampak baca sesuai itu ada tertibnya. You guna terjemah kemudian lah, bukan dan. Kalau wa tu maksud asalnya dan serentak dah. Tapi ada yang bermaksud tertib. Jadi diterjemah kemudian lalulah. Yang ke-8, membezakan sabda Nabi dengan selainnya. Apabila ada perkataan yang disebutkan oleh Nabi, kami akan tandakan dengan membuat huruf tebal. Yang ke-9, menyediakan isi kandungan lengkap. Menariknya, Sahih Bukhari, tajuk besar dan tajuk kecil adalah diberikan sendiri oleh Imam Bukhari. Oleh itu, kami mahu memudahkan pembaca mengetahui tajuk dengan meletakkan semua isi kandungan tajuk pada muka surat hadapan, sehingga akhirnya carian cepat dapat dilakukan apabila memerlukannya. Jadi, Bukhari ni penting sekali tajuk bab dia tu dah. Dah. Macam mana Syekh Maulana Zakaria Ilyas tu dah. Ulama besar tabligh. Dia lah awak kitab Fadhil Amal, tapi dalam bab ilmiah ni dia hebat juga dah. Antara dia buatnya abwab bertarajim lah. Terjemuh bab dia syarah tentang tajuk bab ni. Tajuk bab ni istimewa Bukhari ni bukan sanad saja, pada tajuk bab dia hebat ni. Nak faham fiqh Bukhari, fiqh Imam Bukhari ni kena faham tajuk bab. Yang ke-10, membuat perbandingan teks asal daripada dua buah kitab rujukan berbahasa Arab. Selain daripada terbitan Darussalam Riyadh, pasukan penterjemah juga menggunakan kitab asal berbahasa Arab daripada terbitan Maktabah Fayyad pada tahun 2011. Kitab ini adalah cetakan yang terkini dengan dibuat semakan daripada nuskah Sultaniyah dan beberapa nuskah yang lain yang bertulisan tangan. Jadi ni kata tahqiq. Dan moden ni you akan cek dengan kitab-kitab lama, lepas tu banding-banding. Bandinglah, ada banyak terbitan ni Sahih Bukhari ni. Jadi kira macam terbaik lah nama kata Fayyad dengan Darussalam Riyadh ni. Oleh itu, apabila berlaku perbezaan kaedah penomboran, kaedah menetapkan hadis atau kaedah menyusun hadis, kami akan menjadikan terbitan Maktabah Fayyad sebagai rujukan pilihan. Jadi kuat lagi sandaran kepada Maktabah Fayyad. Dia lebih kuat lagi penelitiannya. Contohnya pada perbezaan hadis nombor 3522 dan 3516 tu ada beza tu. Ada beza. Dia bukan ayat Quran, kena faham dah. Kalau ayat Quran tu lain dah, tak boleh beza sikit pun dah. Hadis ni ada beza dah. Ada lafaz dia berbeza dah. Cetakan ni lain, nuskah ni lain ni. Okey, Sahih Al-Imam Bukhari, pengenalan ringkas Imam Al-Bukhari. Nama dan gelaran. Nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama panjang Imam Bukhari ya. Digelar juga Syekhul Islam dan Imam Al-Hufaz. Itu gelaran dia. Syekhul Islam dan Imam Al-Hufaz. Beliau juga digelar Abu Abdullah. Abu Abdullah pun gelaran dia. Gelaran popular Al-Bukhari diambil dari nama tempat kelahiran beliau, iaitu Bukhara. Jadi Bukhari itu bukan nama dia, nama tempat ni. Orang Bukhari. Bila masuk Bukhari ya. Di zaman Al-Bukhari, Bukhara berada di bawah pimpinan Daulah Islamiyah. Nama kaji dia lah. Kini Bukhara berada dalam kawasan Uzbekistan. Atas daripada Pakistan ni keluar daripada kata pecah daripada Rusia lah ni, Uzbekistan. Ia salah satu dari 5 bandar terbesar di negara itu. Di Bukhara ni paling besar lah. Hari ini terdapat banyak masjid dan madrasah di kawasan berkenaan. Pagi ni pun banyak yang kata dah. Lepas tu boleh komen ni berarti semata gitu lah. Jangan juga kita tersilap, bukan sahaja Imam Bukhari ini sahaja digelar dengan Imam Bukhari. Jauh pada kitab sebut Imam Bukhari, kena perhatian molek ada benda tu bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari Sahih Bukhari ni Imam Bukhari lain. Di sana terdapat beberapa orang ulama juga digelarkan nama yang sama. Tetapi jika dikata Al-Bukhari penyusun kitab As-Sahih, maka dia adalah Al-Bukhari yang biasa dikenali dan kita sebutkan dalam buku ini. Itu maksud Imam Bukhari hak biasa dah. Kelahiran Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah dilahirkan selepas solat Jumaat pada 14 Syawal 194 Hijrah. 194 Hijrah. Ini kelahiran Imam Bukhari. Tarikh lahirnya diambil dari tulisan tangan ayahnya sendiri. Bapanya Ismail merupakan ahli hadis yang mencapai darjat thiqah. Dia percayai ayah dia sendiri. Dia pernah berguru dengan Hamad bin Yazid Al-Iraqi dan Imam Malik. Apa dia ni? Ayah dia kan ni tak?
Ayah dia. Namun Ismail meninggal dunia ketika anaknya Al-Bukhari masih kecil lagi. Jadi hak berguru ni, ayah dia berguru ni Imam Malik dah. Ayah dia mati Imam Bukhari kecil lagi. Lalu Al-Bukhari dididik oleh ibunya sehinggalah dewasa. Menuntut ilmu, Al-Bukhari mula mendengar hadis sejak tahun 205 Hijrah lagi. Bahkan dia telah menghafal penulisan Ibnul Mubarak pada umurnya baru 10 tahun. Umur 10 tahun tengah apa habis dah. Ibnul Mubarak ni tahulah kita hadis juga kali tak. Jadi hafal dah. Quran tak apa awal lagi lah. Ni hadis lah. Ibn Hajar berkata Muhammad bin Ismail telah hilang penglihatannya ketika kecil lagi. Ibunya melihat Nabi Ibrahim dalam mimpi. Mimpi lah. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu disebabkan banyaknya doamu. Jadi Imam Bukhari ni buta masa kecil ni. Tiba-tiba dalam mimpi, dia doa sama, tiba-tiba celik mata dia dah. Jadi nampak Imam Bukhari kecil. Doa ibu dia doa sama-sama tu, kerek doa, tiba-tiba nampak kembali dah. Lalu ia terjadi dan penglihatan Al-Bukhari pun telah kembali. Waraqah Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari telah berkata, aku mendengar Hashid bin Ismail dan seorang lagi bercerita. Nah. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari. Nah, jadi dicerita aku dengar Hashid bin Ismail dan seorang lagi bercerita. Al-Bukhari telah bersama-sama kami mendengar hadis. Ketika itu dia masih budak lagi. Dia tidak menulis apa-apa pun yang didengarinya. Setelah berlalu beberapa hari, lalu kami menegurnya, tak tulis gapo nak mengaji ni. Tebak kitab kita kata dah. Tak tulis gapo, nota gapo tak tulis. Dia pun berkata kepada kami, sesungguhnya kamu berdua telah berlebihan padaku. Beritahulah kepadaku apa yang kamu berdua tuliskan. Nah. Oh ya, beritahu saya apa kamu tulis dah. Lalu kami bacakan padanya, apa yang tidak kami tulis dia tambahkan lagi dah. Hak tak ada tulis no. Boleh tambah lagi hak dia ingat dah. Sehinggalah 1015 hadis dia ingat dah. Segala yang dibacanya itu adalah dari lubuk jantung hatinya dah. Dalam otak pemikiran dia tak payah tulis. Tak payah ingat terus dah. Masuk ingat lalu dah. Jadi dia ni otak komputer lebih lagi lah dalam zaman dulu juga. Ni lah. Orang ni otaknya macam komputer dah. Keilmuan dia. Al-Bukhari pada zamannya bukan sahaja jago dalam ilmu hadis. Kena faham situ. Bahkan dia juga jago dalam ilmu fiqh. Ni orang tak faham dah. Fiqh Imam Bukhari ni. Dia bukan ada kata dia ni apa? Bermazhab Syafi'i naga apa dah. Tidaklah sebenarnya dah. Oleh itu tidak hairanlah apabila kita melihat tajuk-tajuk dalam Sahih Bukhari ni nak. Abu Tarajim ni. Tajuk-tajuk bab Imam Bukhari ni disusun mengikut permasalahan fiqh semasa. Fiqh, ikut fiqh ni. Kita belajar kitab Sahih Bukhari ni, kita belajar kitab fiqh sebenarnya lah. Cuma zaman dulu dia tidak buat macam-macam rayah buat takrib tu kedia dah dah. Macam-macam mazhab fiqh lain pun kedia benar dah. Tapi dulu dia mesti hadis lah macam kita hadis lah. Bahkan kitab Al-Umm tu Imam Syafi'i tu kalau kita baca pun kita hadis juga. Pun kita hadis juga. Cara gitulah. Kitab fiqh. Ada kata tak ngaji fiqh ni kena ngaji kitab ni. Ngaji kitab Sahih Bukhari tu ngaji fiqh dah. Sebagai seorang ulama yang agung, dia telah menulis banyak karya ilmiah. Cuma dia fiqh luas lagi lah. Pasal dia ada Maghazi, Perai pada dah. Tauhid padanya campur habis lah. Jadi kitab Musnad ni, Sahih Bukhari ni, kitab nama Musnad. Musnad itu panggil apa? Jami', kitab Jami' ni, dia habis. Dia ada berapa? 8 komponen lah. Kalau kita tengok dalam YouTube cari Maulana Asy akan cerita perbezaan antara Jami', antara Sunan, antara gapo ni. Ada kaedah perbandingan lah. Perbezaan dia lah. Sebagai seorang ulama yang agung, Imam Bukhari ni, dia telah menulis banyak karya ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan sehinggalah kini. Antaranya adalah pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Tarikh Al-Kabir. Yang ketiga At-Tarikh Al-Awsat. Kecil ni, pertengahan awsat. Yang keempatnya At-Tarikh Al-Saghir. Kitab tarikh ni, kitab sejarah lah kan. Riwayat sejarah juga. Yang kelima Al-Jami' Al-Kabir. Kitab lain dah. Sahih Bukhari lain, Jami' Al-Kabir lain dah. Yang keenam Al-Musnad Al-Kabir. Ini lain bentuk dia. Ada lain dah. Yang ketujuh At-Tafsir Al-Kabir. Yang ke-8 Kitab Al-Ashribah. Yang ke-9 Kitab Al-Hibah. Yang ke-10 Kitab Ad-Du'afa As-Saghir. Perawi itulah, perawi lemah ni. Yang ke-11 Khalaq Af'alul Ibad. Kitab apa? Penciptaan apa? Perbuatan makhluk ni Allah cipta dah. Jadi benda ni
Kitab akidah lah dah. Jadi kalau orang sebut ada setengah dok cerita pasal Asy'ariyah Maturidiyah akidah bersanad, tak betul mana dah. Pasal kalau kita baca ni kitab ulama-ulama hadis, termasuklah kita As-Sunnah, Imam Ahmad lah, termasuklah Imam Bukhari, dan banyak ulama-ulama dulu ni, ulama salaf dulu yang ada kitab dia. Yang tidak dirujuk, tidak dijadikan pegangan oleh yang dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah ni. Tu jadi kita nak kata bersanad kan, hak lebih sanad ni hak sunnah ni dah. Hak salaf ni. Contohnya kitab ni Al-Khalaq Af'alul Ibad. Yang ke-12 Asma'us Sahabah, perawi ni lah, nama sahabat ni. Yang ke-13 kitab Al-Wahihdan, kan tahu dah. Yang ke-14 kitab Al-Mabsut, yang ke-15 kitab Al-Ilal, penyakit hadis ni. Yang ke-16 kitab Al-Kuna ni. Ni jenis perawi hadis ni. Yang ke-17 kitab Al-Fawaid, yang ke-18 kitab Al-Adabul Mufrad, ni kitab adab. Kitab adab akhlak ke apalah ni. Yang ke-19 Juz' Raf'al Yadain fi Shalah. Ni bahagian hadis-hadis dikumpul ada lemah doa palsu bukan pada belakang ni kalau kira ni. Asal hadis angkat tangan dah ketika dalam solat. Yang ke-20 Birrul Walidain. Yang ke-21 Qadaya Sahabah wat Tabi'in. Yang ke-22 kitab Ad-Diqaq. Yang ke-23 Al-Jami' As-Saghir fil Hadis. Yang ke-24 Juz' Al-Qiraah khalfal imam dah. Baca di belakang imam. Juzuk-juzuk ni hadis kumpul dalam bab, satu bab dah. Bab akad tangan ketika solat, bab baca Fatihah, baca gapo di belakang imam ni. Dah ada hadis-hadis dia yang akan bawa satu bab tu saja habis banyak hadis. Hadis lemah, hadis kosong dia capai habis tak dah. Okey, kematian Imam Bukhari. Ulama agung ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Sabtu malam hari raya Aidil Fitri 256 Hijrah. Ketika usianya 62 tahun. Jenazahnya dikebumikan selepas solat Zuhur. Semoga Allah melimpahkan ganjaran yang sebesar-besarnya buat imam yang agung ini. Jadi 250 Hijrah, usia 62 tahun yang meninggal dah. Kisah di fitnah sesak. Jadi jangan ada sedih lah. Tuduh habis ke apa dah. Jadi Imam Bukhari pun dituduh oleh bukan calon-calon orang lah. Tok guru dia sendiri lah ke apa pun. Tuduh dia sesak lah. Okey. Abu Ahmad bin Adi pernah bercerita seperti mana yang telah direkodkan oleh kitab Siyarul A'lamun Nubala oleh Az-Zahabi. Sekumpulan, jadi kata apa dah cerita dia. Sekumpulan guru-guru telah bercerita padaku. Apabila Muhammad bin Ismail Bukhari ini tiba di Nasabur dan orang ramai berhimpun di sisinya, maka sebahagian dari guru-guru ketika itu, tok guru lah, bukan orang biasa, telah berasa dengki kepada beliau. Tok guru dengki ni bukan ustaz biasa, tok guru besar dengki dah. Lalu mereka yang dengki itu berkata kepada ahli-ahli hadis. Dan masa tu bukan cerita ahli kalam ke apa, masa tu tidak terkenal ahli kalam ni, ahli hadis. Tok guru hadis dah dah. Muhammad bin Ismail berkata, lafaz dalam bacaan Al-Quran itu adalah makhluk. Ni. Jadi susah sebut gitu ke, lafaz dalam bacaan Al-Quran itu adalah makhluk, ni ada perbincangan lah. Apabila Al-Bukhari hadir untuk menyampaikan ilmu, bangunlah seorang lelaki dan bertanya, wahai Abu Abdullah, apa pendapat apa pendapat kamu tentang lafaz pada bacaan Al-Quran? Adakah yang makhluk atau bukan makhluk? Lafaz pada bacaan Al-Quran dah. Lafziyah ni. Ada perbincangan dah. Al-Bukhari cuba mengelak dari menjawab, tetapi ia dipaksa-paksa untuk jawabnya. Lalu Al-Bukhari berkata, Al-Quran ialah kalamullah, kata-kata Allah yang bukan makhluk. Ghairu makhluk. Manakala perbuatan hamba adalah makhluk. Menguji-uji orang dalam isu ini pula adalah bid'ah. Uji orang nak tentu dia Wahabi ke tak, tanya soalan pelik ni suruh jawab. Jadi uji-uji itu bid'ah kata dah. Lelaki itu memberontak lalu berkata, Al-Bukhari telah berkata bahawa lafaz dalam bacaan Al-Quran adalah makhluk. Ya ada lain dia. Mengikut ahli sunnah, lafaz Quran tu tak boleh diubah. Maksud dia lafaz tu sendiri adalah bukan makhluk, maksudnya kata-kata Allah sendiri ni. Lafaz yang kita ada perbincangan, lafaz kita sebut dah. Ada ulama salah dia tak berani sebut walaupun lafaz kita ucap dah. Walaupun tapi pok hak ni khalaf hak ni Asy'ariyah ke apa dia pakai terus. Kata berat lagi siapa ke atas ni. Allah ni berkata-kata tanpa suara dan huruf ni. Berat lagilah. Sehingga dia berani siapa tahap tu. So Mu'tazilah lah. Mu'tazilah sebenarnya pendapat tu dah.
Dia kata kalam nafsi. Nah, kalam nafsi tu memang Mu'tazilah lah. Kalam nafsi dalam diri dia. Tak tubik suara dah. Allah bercakap tak tubik suara dah. Hanya dalam diri dia dah. Jadi makhluk tubik tu. Al-Quran kau gapo tu. Dalam bahasa Arab gapo tu. Makhluk tu. Itu perbincangan yang panjang lah. Kita tak bincang tu dari bab akidah. Cuma nak cerita sini. Imam Bukhari ni tidak kata gitu. Tapi orang ni salah faham dah. Sehingga tertuduh dia ni. Dia telah tertuduh golongan sesat Asy'ariyah Maturidiyah atau golongan ni lah ilmu kalam. Ilmu kalam saja sesat dah. Dah zaman dulu tu ilmu kalam saja dikira sesat dah. Sebab itu Imam Idris Asy-Syafi'i kata, lah orang belajar ilmu kalam ni dia bahayalah. Ulama hadis dulu mahu nak belajar ilmu kalam dah. Tak apalah tu cerita zaman dulu. Okey. Perselisihan dengan Al-Zuhli. Al-Zuhli ni untuk guru dia juga dah. Imam Muslim bercerita. Imam Muslim ni anak murid pada Imam Bukhari dah. Imam Muslim bercerita ketika Imam Bukhari tiba di Naisabur. Aku melihat orang ramai menyambutnya dari 2 atau 3 penjuru. Ramai lah. 2 penjuru, 3 penjuru. Habis. Berduyun jumpa Imam Bukhari. Dia tidak pernah aku lihat sebelum ini. Sekalipun dari ahli politik atau orang agama yang lain sekalipun, tak adalah orang sambut kemai dah. Muhammad bin Yahya Al-Zuhli berkata dalam majlis ilmu beliau. Tok guru besar ni Muhammad bin Yahya Al-Zuhli ni. Dalam majlis dia cerita. Sesiapa yang mahu menyambut Muhammad bin Ismail pada hari esok, maka sambutlah. Aku juga akan menyambutnya. Memang sambut mula ni nak. Lalu Al-Bukhari disambut oleh Muhammad bin Yahya dan kebanyakan ulama' dari Nasabah pakat sambut habis. Imam Bukhari terkenal seluruh dunia masa tu dah. Okay, cerita Imam Muslim lagi. Muhammad bin Yahya berpesan kepada kami, jangan kamu semua bertanya kepada Al-Bukhari apa-apa pun tentang isu kalam. Jadi apa? Isu ilmu kalam ni nak cerita tentang lafaz Quran makhluk tak makhluk ke apa ni. Mendetailkan perbahasan tentang lafaz-lafaz ni tak. Jadi benda-benda gitu ilmu kalam lah. Jadi jangan duk tanya kata dah. Seandainya dia menjawab sesuatu yang berbeza dari pandangan kita, nescaya akan wujudlah perselisihan antara kita dan dia. Jadi balas lah. Jangan tanya tok guru kita siapa menyebabkan balas tok guru lain. Dah cuba eloklah. Lalu tersenyumlah orang-orang Nasibi, Rafidi, Jahmi dan Murji'ah di Khurasan. Apa-apa ni Rafid Jama' Syiah Jahmiyah ke apa ni? Ni peluang. Tok guru suruh tu kau kuat yang tanya dah. Orang semakin ramai pergi ke majlis Imam Bukhari sehingga memenuhi pintu rumah dan bumbung. Sehingga dah 2 atau 3 hari dari waktu tibanya Al-Bukhari di Nasabu penuh. 2-3 hari penuh orang jumpa dah. Bangunlah seorang lelaki untuk bertanya tentang lafaz pada baca Al-Quran. Tanya dah. Nak suruh jadi isu, suruh balas dah. Jadi Al-Bukhari menjawab perbuatan kita adalah makhluk. Itu point kita terbaca Quran sebut gitu. Perbuatan kita dah makhluk dah. Lafaz kita adalah sebahagian dari perbuatan kita. Lafaz yang kita sebut tu nak jadi ilmu kalam ni. Lalu terjadilah perselisihan antara masyarakat. Tak sebut gitu. Pasal dulu tak berani sebut. Ulama dulu tak berani sebut lafaz kita ke lafaz kalau Quran lah. Tak usah dia fikir. Sebenarnya bukan tak. Dia sebenarnya jangan fikir. Jangan fikir. Dia bunyi Quran tu untuk jaga daripada perubahan menghormati Quran ni, lafaz Quran pun kalamullah dia. Jadi itu cara ulama dulu dah. Dia berinteraksi dengan cara terima seadanya, jangan berlebih-lebih mendalam dah. Tapi kalau orang telah diresapi ilmu kalam tak terima gitu pasal yang bikin dalam mendalam pemikiran dia. Lalu terjadilah perselisihan antara masyarakat. Sebahagian dari mereka berkata bahawa Imam Bukhari mendakwa lafaz pada bacaan Quran adalah makhluk. Dia jadi gitulah. Dan sebagai lain menafikannya. Jadi balah dah. Ada sokong Imam Bukhari, ada tak sokong lah. Pandangan pada pendapat sebagai penulis seperti Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Larangan Al-Zuhli kepada orang ramai dari bertanya Al-Bukhari tentang isu kalam telah membawa punca perbalahan. Jadi fitnah pula. Mengajar ke arahnya. Serta membuka pintu-pintu fitnah dia. Justru Abu Hamid Asy-Syarqi pernah bercerita, aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, Al-Quran ialah kalamullah yang bukan makhluk. Sesiapa yang berpegang bahawa lafaz pada baca Quran itu adalah makhluk, maka dia ialah ahli bid'ah. Dah. Duk cakap kata lafaz pada baca Quran itu makhluk, bid'ah, ahli bid'ah. Sebabnya zaman sahabat, tabi'in tak bincang lafaz. Ini bincangnya ilmu kalam lah. Dan dia masuk mendalam sehingga yang terpaksa tanzih. Nak mensucikan Allah takut serupa dengan makhluk, habis kau lah. Dah, dia takut dah. Jangan duduk belajar dengannya dan jangan bercakap dengannya. Dah. Selepas ini siapa yang pergi ke majlis Muhammad bin Ismail Bukhari, maka curiga ahli dia lah. Siapa pergi ngaji dengan Imam Bukhari ni, mungkin dah curiga lah.
Maksudnya, macam boykot lah dah. Tahzir ni. Tidak ada yang hadir ke dalam majlis ilmunya Imam Bukhari melainkan yang mengikut pandangannya sahaja dah. Isu ini menyebabkan masalah yang besar kepada Imam Bukhari. Kerana Az-Zuhli adalah imam yang besar, guru besar dah. Sangat terkenal dan ramai anak murid. Tapi Imam Bukhari ni, kita suhu sekarang ni, Imam Zuhli tak terkenal seperti Imam Bukhari. Tapi nak cerita pada zaman tu, Imam Zuhli ni terkenal lah. Kita ceritalah nak. Cerita Al-Hakim pula. Al-Hakim bercerita. Apabila berlaku perselisihan antara Al-Bukhari dan Az-Zuhli dalam isu lafaz, orang ramai melarikan diri dari Al-Bukhari. Melainkan Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah sahaja dah. Az-Zuhli pernah berkata, siapa yang berpandangan lafaz dalam baca Al-Quran itu makhluk, tidak halal untuk menghadiri majlis ilmu kami. Ada orang kata, sanad hadis Imam Muslim ni tak ada sebut nama Az-Zuhli dah. Pada tak guru dia dah. Sebab dia serah dah. Kitab ni sanad habis dia serah. Jadi dia kitab dia akan berbuah sanad orang lain lah. Okey, putus ni nak. Selanjutnya kemudian membaca ayat ke-44 surah Al-Ghafir, surah Al-Mu'minun. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sekiranya kamu tetap bertegas sekarang, maka kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ila Allah ni. Serah pada Tuhan lah. Jadi, ya Allah, engkau tahu bahawa aku tinggal di Nasabur bukan bertujuan mencari kebanggaan. Bukan nak suhu, nak nyoho dah. Selebriti bukan. Nak jadi ustaz selebriti bukan dah. Atau keangkuhan pun bukan. Tidak juga meminta menjadi ketua. Aku terpaksa pulang ke negeriku kerana orang yang bersisih denganku telah menguasai keadaan. Orang ini, yakni Az-Zuhli, telah dengki kepadaku atas ilmu yang Allah telah berikan. Tidak selainnya, kata gitulah. Kemudian Al-Bukhari berkata, wahai Ahmad, aku akan keluar dari Nasabur esok supaya dapat menyelesaikan kata-katanya Al-Zuhli tentangku. Untuk beliau bebal ni, nak keluar lah. Al-Hafiz Ibn Akhram berkata, apabila Muslim bin Al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah keluar dari kelas pengajian Muhammad bin Yahya, kerana Al-Bukhari dah, dia berkata tidak akan tinggal denganku lelaki ini dalam negeri ini. Jadi Muslim dan Ahmad bin Salamah pun tak boleh duduk negeri itu, kena pindah lah. Mendengar hal tersebut, Al-Bukhari bimbang dan keluar dari Nasabur seorang diri dah. Jadi Imam Bukhari kisah-kisah keluar dah. Kita apalah. Kedugaan di negeri sendiri dah, tepat diri sendiri. Apabila Bukhari sampai di Bukhara, dia disambut dengan sangat meriah. Didirikan kubah kemah dalam jarak kurang lebih 5 km dari pintu masuk. Majoriti penduduk Bukhara datang menyambutnya, namun perkara itu tidak lama. Selepas tidak berapa lama, Al-Bukhari bersisih dengan ahli politik di kawasan itu pula, sehingga dia dihalau keluar dari Bukhara. Dia pergi ke Bikanda pula. Al-Hakim bercerita dari Abu Bakar bin Amru. Dia bercerita bahawa sebab penghalauan Abdullah Al-Bukhari dari Bukhara adalah angkara Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, ahli politik Bukhara. Khalifah telah memanggil Al-Bukhari ke istana untuk mengajar kitab beliau At-Tarikh dan Al-Jami' kepada anak-anak beliau. Tetapi Al-Bukhari enggan dan berkata, tidak senang bagiku untuk mengkhususkan ilmu kepada satu kelompok sahaja dan tidak kepada kelompok lain. Dia tak usah mengajar anak raja saja, nak mengajar ramai-ramai lah. Khalid meminta bantuan Abi Warqa dan penduduk Bukhara yang lain sehingga mereka menaikkan isu pandangan Al-Bukhari dan lafaz bacaan Al-Quran sehingga Al-Bukhari dihalau. Masa tu sensitif ni. Ilmu kalam ni tak jadi mikir medala ni. Jadi isu besar dah. Imam Bukhari pun berkata, Allah berkata-kata dengan suara tu dalam Sahih Bukhari, ada tajuk bab tu dah. Tapi nak cerita ni, lafaz kita baca tu dah jadi perbahasan dia. Gunjar meriwayatkan bahawa setelah Al-Bukhari menolak perlawanan Khalid, dia berkata kepada utusan Khalid, aku tidak akan menghinakan ilmu ini dan aku tidak akan membawa ilmu ini dari pintu ke pintu dah. Nak bayar, nak mengajar rumah orang kaya, bayar mahal tidak dah. Dia tak segitu dah. Oleh itu, apabila kamu memerlukan ilmu ini, maka hendaknya kamu datang sahaja ke masjidku atau ke rumahku dah. Ilmu didatangi bukan mendatanginya. Apabila sikapku yang demikian ini tidak menyenangkanmu, engkau adalah penguasa. Silakanlah engkau melarang aku untuk membuka majlis ilmu ini agar aku ada alasan di sisi Allah di hari kiamat bahawa aku tidaklah menyembunyikan ilmu, tetapi dilarang oleh penguasa untuk menyampaikannya. Dah.
Kena tarik tauliah gitulah. Tauliah mengajar kena tarik. Ibrahim bin Ma'qil al-Nasafi bercerita, aku melihat Muhammad bin Ismail pada hari beliau dihalau dari negeri Bukhara. Aku mendekat kepadanya dan aku bertanya kepadanya, wahai Abu Abdullah, apa perasaanmu dengan pengusiran ini? Kena halau ni. Rasa bergana dah. Beliau menjawab, aku tidak peduli selagi mana agamaku selamat. Jadi tak kisah nak kena boykot, kena tarik tauliah pun tak apa selagi agama selamat dah. Setelah keluar dari Bukhara, Al-Bukhari menuju ke Bikanda. Kemudian pergi pula ke Kharantak. Beliau meninggal di sana. Habislah cerita dugaan Imam Bukhari dah. Okey, pujian ulama kepada Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Khurasan tidak pernah melahirkan orang yang lebih hebat dari Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari lah. Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl bin Bahram Ad-Darimi berkata, saya melihat ulama di Haramain, Hijaz, Syam dan Iraq. Dan tidak ada yang lebih sempurna lebih sempurna daripada Imam Muhammad bin Ismail lah. Beliau Al-Bukhari adalah orang yang paling alim di antara kami dan paling faqih serta paling banyak muridnya. Untuk guru fiqh nah, Imam Bukhari ni. Muqaddimah Fathul Bari halaman 484. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata pada muqaddimahnya dalam Fathul Bari, sungguh aku telah melihat bahawa Abu Abdullah Al-Bukhari dalam jami' sahihnya telah mengambil penetapan dan pengambilan hukum dari cahaya yang indah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya ambil direct daripada Al-Quran dan Sunnah, dia pun ijtihad lah. Mujtahid mutlak lah kita kira dah. Mengambil dan menukil dari sumbernya yang asal. Dan beliau dikurniakan niat yang baik dalam mengumpulkan hadis-hadisnya. Niat baik tu dah. Dia jadi berkat lah niat baik dah. Sehingga orang-orang yang menyisihi dan menyetujui mengakuinya juga menerima pembicaraannya. Jadi tak boleh nak lawan. Bukan main lah. Pendapat kuat. Okay, pengajaran. Para ulama adalah manusia biasa. Itu poin penting lah. Kita baca kitab ni jangan jadi taksub. Nombor satu dah. Tok guru kita hebat setengah mana pun manusia biasa dah. Mereka boleh silap dalam membuat penilaian. Demikianlah telah tersilap Al-Zuhli, Imam Az-Zuhli ni, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni, tok guru besar tu. Dalam ketika beliau menilai pendirian Al-Bukhari. Dah. Jadi kita faham dan tahu bahawa ulama tidak lari dari melakukan kesilapan, kesalahan. Itu biasa dah. Jadi pendapat ulama kita boleh bukanlah kritik bodoh dengan ilmu juga, ataupun kita ambil pendapat ulama yang lebih kuat daripada ulama tersebut, guru kita tersebut ni. Itu biasa dalam dunia ilmu ni. Sebagai orang menyangka ulama itu tidak boleh dikritik sama sekali atau dipersoalkan sama sekali. Seolah-olah ulama telah maksum, tiada dosa sama sekali. Mereka ini telah meletakkan ulama pada pangkat kenabian. Bahkan perbuatan Nabi pun ada yang dipersoalkan oleh para sahabat. Nabi pun ada tanya, apa sahabat begini, Nabi begini, tanyalah. Dia bukan persoalan terus dah. Tanya. Ni tok guru dia tak boleh tanya je. Lebih hebat daripada Nabi nya. Orang yang bercercuk ulama juga satu hal. So lagi penyakit ni. Tak hormat ulama, cercuk ulama ni. Mereka tidak tahu apa punca suatu perbalahan. Tak tahu apa leka. Tuduh Wahabi kat pakat semangat nak sokong. Tuduh orang Wahabi. Tetapi mereka mahu masuk ke dalam gelanggang perdapatan juga. Sedangkan mereka tidak punya apa-apa maklumat pun. Tak ada ilmu ni. Ahlussunnah wal Jamaah menilai manusia dengan berpada-pada. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sebentar, dia tidak cepat menghukum. Menghukum perbuatan amalan tu satu isu keilmuan lah. Maksud menghukum individu ni payah lah. You kena ada hujah yang kuat. Tidak berlebih-lebihan dan tidak cuai lah. Akidah kita terpahat dengan ilmu. Sejarah adalah peringatan, maka ingatlah kisah derita Al-Bukhari ini dan jadikanlah ia sebagai satu pengajaran Syihabuddin Ahmad. Ustaz Syihabuddin Ahmad tulislah pengantarnya. Ni ada tulis cover buku Cetakan Darussalam, riwayat yang dijadikan rujukan kepada terjemahan Sahih Bukhari. Muka surat sebelah ni ada tunjuk buku Cetakan Darussalam, riwayat yang dijadikan rujukan. Itulah. Lepas tu Syekh Imam Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah merekodkan Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari, Kitab Badil Wahyi, Kitab permulaan wahyi. Jadi kita ngaji tengah bulan asri ke, kita ngaji betul-betul. Dia baca dari segi kaedah bahasa Arab pun apa dah. Letih lah kita dah. Tapi itu kena mengaji dengan bulan asri dah. Jadi ni kita nak baca sahaja dan kita ambil pengajaran umum sahaja dah. Okey. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama, bagaimana wahyu mula turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta firman Allah.
Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Kalau kita mengaji, kalau kita ada sanak, kita baca wa bihi qala haddatsana dah. Kalau sebut haddatsana apa kena sebut lepas dah. Jadi yang saya kena sebut wa bihi qala haddatsana lah. Sanak tu sanak daripada kita kepada tok guru kita sampai kepada Imam Bukhari lah. Sampai ke Nabi kepada. Tapi yang pentingnya tu ia ada apa? Tu kena ada sanak tok guru bagi kita lah baru kita boleh sebut wa bihi qala haddatsana. Sekarang ni kita baca seteruslah dah. Kita tak ada sanak ni dah. Ada sanak ni orang mengaji betul. Ada setengah tu tak mengaji betul pun boleh sanak juga dah. Baca pun tidak boleh sanak pakai perai kitab Sahih Bukhari pun ada dah. Tak apalah. Kita baca supaya kena dengar. Yang penting ni kita boleh ambil ilmu dan manfaat pengajaran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu kita baca dah. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laysiyya yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis pertama dia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung dengan niat. Semua perbuatan tergantung niat dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Sesiapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis ni ada di nombor 54 yang sama lah. 2529, 3898, 5070, 5989, 1993. Ni panggil apa istilahnya? Atrah hadis lah. Jadi hadis ni ada tempat yang sama. Bukhari banyak berulang lah. Jadi hadis ni cerita tentang kena niat, ikhlaskan niat. Walaupun hijrah tu perkara besar dah. Hijrah tu tinggal anak bini, tinggal keluarga, tinggal harta benda dah. Napuk jual agama lah dah. Bukan main politik pada politik selah situ saja dah. Main tinggal keluarga, tinggal masyarakat. Giro tempat orang lain untuk jual Islam dah. Napuk macam ikhlas dah. Tapi kalau dia tak sebenarnya tak ikhlas nak cari bini dah. Nak cari perempuan yang ingin dinikahinya di Madinah dah. Setara tu tak boleh pahala jihad hijrah lah. Tak boleh pahala hijrah. Nak cerita ni. Niat kena jaga dah. Nampak kita buat kerja agama, kerja Islam, dakwah ke apa, tapi kalau niat nak selebriti ke apa, hilang lah pahala tu dah. Benda tu besar dah. Okay, bab yang kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Hadis kedua dia, Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah ini tak cerita belakang, haddatsana tu panjang lagi dah. Hadis harap tu sebut haddatsana, terjemah itu ibu buah di atas ni. Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kala datang kepadaku seperti suara gemeruncing loceng. Gemeruncingan loceng ni. Dan cara ini yang paling berat buatku, paling berasa berat ni. Apabila malaikat meninggalkanku, aku dapat mengerti apa yang dia sampaikannya. Automatik faham molek dah. Kadang-kala datang malaikat menyerupai seorang lelaki. Bila berbicara kepadaku, lalu aku ikuti apa yang dia ucapkannya. Fa yukallimuni fa'i ma yaqulun. Jadi Nabi automatik boleh sebut apa yang dia ucap dia lah. Malaikat Jibril kalau ucapkan Nabi boleh automatik lah. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن حبينه لا يتفصد عرقا.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat-sangat dingin, hari sejuk dah. Apabila malaikat berlalu pergi, aku lihat dahi baginda mengeluarkan peluh. Hadis lain, Atrah dia hadis tu 3215 dah. Ni hadis yang kedua. Jadi Nabi cara Nabi terima wahyu. Kitab Badi'il Wahyu, kitab permulaan wahyu dah. Kalau belajar dengan naksi akan syarah belaka sosok ni nak. Hadis pertama sebab apa gini, hadis kedua gini, detail lah. Waktu kita belajar dengan pakai hadis lah dah. Kita baca sekadar kita dengar maksud, ambil pengajaran umum dah. Okay, bab yang ketiga, haddatsana Yahya. Bab ketiga ni. Oh, ni bab kedua. Oh, satu bab satu. Bab besar dah. Ni bab pertama tadi. Tu syarah main panjang dia. Maulana Asri ada 54 hadis syarah tu berapa ratus muka surat, 100 lebih muka surat dah. Jadi 54 hadis. Jadi kita baca straight lah. Jadi hadis yang ke bab ketiga ni. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. Aisyah Ummul Mukminin berkata, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang baik waktu baginda tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh baginda seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati baginda tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ baginda beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah isterinya. Untuk itu baginda membawa bekalan secukupnya. Setelah bekalan habis, baginda kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi bekalan secukupnya. Nabi nak terima wahyu tu cerita dia lah. Cuma ni cerita Nabi dia, jangan setengah tu orang sufi ni yang ambil cerita ni dia nak buat macam Nabi jugalah. Nabi tak apalah Allah jaga hak mari jumpa Nabi tu betul-betul Jibril kan. Tapi kalau orang lain tu tak, amalan tertentu tambah-tambah amalan bid'ah pula, rekor-rekor zikir tertentu. Nak berzikir dalam gelar tempat-tempat tertentu, bukannya mari Jibril tapi mari syaitan iblis dengan aku Nabi lah, macam-macam lah dia. Itu masalah. Lepas tu hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra faqala ma ana biqari'in qala afakhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalni faqala iqra qultu ma ana biqari'in فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Kemudian baginda kembali pula ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya al-haq. Al-haq ni kebenaran ataupun wahyu, kebenaran lah. Iaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira itu, malaikat datang kepadanya lalu berkata, bacalah. Jawab Nabi, aku bukan seorang pembaca. Bukan boleh baca, ana biqari'in, bukan orang boleh baca, bukan seorang pembaca dah. Nabi selanjutnya bercerita, aku ditarik dan dipeluk sehingga aku kepayahan. Ini faghattani ni panjang pula perbahasa. Kalau kita baca Maulana Asri tu, bukan masuk peluk tu, masuk dia tekan lah, macam-macam lagi dah. Tak apalah, kita terjemah biasa dulu. Dipeluk sehingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruh pula membaca. Bacalah katanya, jawabku, aku bukan seorang pembaca. Aku ditarik dan dipeluk pula sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruh pula membaca. Bacalah katanya, aku jawab, aku bukan seorang pembaca. Aku ditarik dan dipeluk untuk kali yang ketiga. Kemudian dilepaskan seraya berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra' warabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Ni cerita kalau syarah Imam Bukhari ni, syarah Sahih Bukhari Imam Maulana Asri ni detail dah. Banyak sebenarnya ramai ulama termasuk Fathul Bari lah. Imam Ibn Hajar Asqalani kata Nabi boleh baca start sini lah.
Start Nabi boleh sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi, automatik Nabi pandai baca lah. Ramai kita ingat ko, ramai ulama kata tak pandai baca, ulama besar ramai kata pandai baca kena Quran. Kitab besar-besar. Nabi ni sebenarnya boleh baca bermula daripada turun wahyu tu boleh baca dah Nabi. Walaupun sebelum ni tak pernah belajar membaca, tak pernah boleh membaca dah. Tak apalah tu cerita dia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu al-raw'. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara. Laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka ما يخزيك الله أبدا ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الحق. Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid. Balik ke rumah Khadijah lah. Lalu berkata, selimutkanlah aku, zammiluni. Lantas diselimuti oleh Khadijah hingga hilanglah rasa takutnya. Kata Nabi SAW kepada Khadijah setelah dikhabarkannya semua kejadian yang baru dialaminya itu, sesungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa. Nabi rasa dia pun nak hancur, nak binasa, nak mati macam-macam lah. Kata Khadijah, jangan takut demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan membinasakan engkau. Engkau selalu menghubungkan tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengadakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tetamu, menolong orang yang kesusahan kerana menegakkan kebenaran. Jadi duk baca, duk sebut kebaikan Nabi lah. Kita pun begitulah. Kalau isteri pada suami kita begitu juga, kawan kita jumpa kita kalau ada masalah, kita duk sebut kebaikan dia, moga-moga tenanglah dia dah. Allah tak akan membiarkan orang yang baik ni menghadapi bencana yang hebat, dan mesti Allah tolong. Cara mana tu Allah tak tahulah. Lepas tu dah فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجلا قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Zaman dulu tak pelik lah, Abdul Uzza, hamba kepada Uzza tu tak. Syirik lah nama tu, tapi sebut juga dah. Nak kan pok dia dah. Iaitu anak pakcik Khadijah. Sepupu Khadijah. Yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliah itu. Kristian Nasrani. Dia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Bahasa dululah. Asal-asalnya. Maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Kata Khadijah kepada Waraqah, hai anak pakcikku dah. Sepupu aku lah tapi macam itu lah dah. Dengarkanlah khabar dari anak saudaramu Muhammad ini. Kata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas diri engkau? Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Berkata Waraqah, inilah namus malaikat yang pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Semoga saya masih hidup ketika itu, iaitu ketika engkau diusir oleh kaum engkau. Maka bertanya Rasulullah SAW, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya betul. Belum pernah seseorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi oleh orang. Apabila saya masih mendapati hari itu, nescaya saya akan menolong engkau sekuat-kuatnya. Tidak berapa lama kemudian, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu. Atraf hadis ni hadis yang sama.
hadis yang sama pada tempat lain, itu pada ada je sama hadis tu adalah ditambah, ada beza lafaz sikit, ada setengah tu dia bersanad banyak, ada tu apa ada sambungan hadis lebih panjang macam-macam lah, ada tu dia apa sanad lain macam-macam lah, tapi hadis yang samalah. Bahagian lain tengok 3392, 4953, 4955, 4956, 4957, 1952, hadis hampir sama lah. Kat mana kita baca? Saya rasa siapa hadis. Okey, baca sikit lagi lah. Hadis keempat dia. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Faqala fi hadithi baina ana amshi idh sami'tu sawtan min as-sama' farafa'tu basari fa idhal malakul ladhi ja'ani bihra'in jalisan ala kursiyyin baina as-sama'i wal ardi. فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قاله والرجز فاهجر فحامي الوحي. Ibn Syihab berkata telah mengkhabar kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahawa Jabir bin Abdullah al-Ansari bercerita tentang terhentinya wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan, berhenti wahyu ni sama daripada hadis ni. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata ia adalah malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Duduk atas kursi besar. Aku ketakutan dan terus pulang. Apabila tiba, aku berkata, selimutkanlah aku. Zamiluni lah. Maka Allah menurunkan wahyu. Ya ayyuhan mudaththir kum fa'anzir. Dah. Dan seterusnya lah. Sehingga firman Allah warujza fahjur. Sejak saat itu wahyu turun terus menerus. Mula-mula tu berhenti lama tu Nabi pergi lah. Tiba-tiba jumpa dengan Nabi Jibril. Lepas tu baru mari wahyu dah. Tabahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Salih wa tabahu Hilal bin Raddad an Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar wa bawadiruhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, dikuatkan lagi oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar berkata bawadiruhu. Dua riwayat sama daripada sumber yang sama. Ni kalau sebenarnya kena belajar detail lagi dah. Syarah Mana Asri akan bicara, tak apalah kita sekat tu kita baca terjemahan. Hadis yang sama ni dah. Tengok pada 3238, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4954, 1214 ni. Okey, bab keempat ni. Tadi bab ketiga, hadis ni. Bab ketiga. Hadis ketiga dah keempat. Ada bab tu dua hadis, ada bab tu satu hadis dah. Ada bab ni tak ada hadis pada dah. Kena hadis ke bab keempat pula tu. Habis bab ketiga tu. Habis dah. Bab keempat pula tu. Dia bab kecil. Bab besar. Lah. Gitu lebih kurang dah. Okay, bab keempat dah. Hadatsna Musa bin Ismail qala hadatsna Abu Awanah qala hadatsna Musa bin Abi Aisyah qala hadatsna Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qalihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. Ibn Abbas meriwayatkan tentang firman Allah Ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafal apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Diturunkan Al-Quran lalu menggerak-gerakkan kedua bibir baginda. Nabi SAW nak cepatlah. Nak suruh ngapal lalu. Kita kata suruh ingat lalu dah. Turun wahyu cepat nak sebut selalu dah. Takut tak ingat lah. Ibn Abbas berkata lagi, aku akan menggerakkan kedua-dua bibirku untuk membacakannya kepada kamu. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Nak tiru cara Nabi. Buat gerak bibir. Lorak nak suruh ingat lah. Cepat nak suruh cepat ingat lah. Jibril baca tu suruh ingat selalu dah. Wa qala Sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibn Abbas yuharrikuhuma. Faharraka shafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Qala jam'uhu lahu fi sadrika.
wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah qala fastami' lahu wa ansit thumma inna 'alaina bayanah thumma inna 'alaina an taqra'ahu fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika idza atahu Jibril istama' fa idza talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Sa'id bin Jubair pula berkata, aku akan menggerakkan kedua-dua bibirku untuk membacakannya kepada kamu, sebagaimana aku melihat Ibn Abbas melakukannya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Maksudnya Allah mengumpulkannya dalam dadamu untuk dihafal dan kemudian kamu membacakannya. Kemudian Allah berfirman lagi, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya dengar dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, thumma inna 'alaina bayanah. Ke atas kamilah penerangannya. Kemudian kewajipan kamilah untuk membacakannya. Sejak itu Rasulullah SAW hanya mendengar sahaja apabila Jibril datang kepadanya. Nak pakai dengar sahaja. Tak payah belagat nak sebut semua dah. Apabila Jibril sudah pergi, Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat sebagaimana Jibril membacakannya pada baginda SAW. Jadi pakai ingat gitu. Tak payah Nabi nak paksa ingat. Nabi memula kan tak biasa terima wahyu, tak sebut-sebut wahyu Quran ke apa, takut tak ingat, sebut lalu dah. Nak suruh ngulai kita sebut lalu dah. Nabi tok guru sebut kita sebut lalu dah. Tapi ada jaminan lah, automatik Nabi ingat. Jadi Nabi tegur lah. Dalam perbahasan dalam syarah Sahih Bukhari Imam Maulana Asri tu panjang lagi dah. Ada kaitan ayat Quran, ada guna ayat Quran la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bihi ni pada ayat Quran pun ada dah. Tak apalah, nak tahu detail baca situ lah. Dah baca situ lah. Cuma sininya hadis ni gitulah kita ambil pengajaran Nabi. Itulah cerita tentang Nabi terima wahyu dah. Ada benda-benda tak perlu kita, Nabi pun tak perlu cepat nak ngapa, automatik ingat. Yang pentingnya bergantung dengan Tuhan lah. Ilmu pun begitu dah. Kadang kita ngaji banyak tok guru kita hebat pun tak boleh dah. Sebab apanya Allah yang tak bagi. Jadi yang pentingnya Allah bagi. Jadi sebab itu kita ni kena keberkatan, kena doa sama lah. Nak ilmu pun kena berdoa sama dah. Allahumma zidni ilma warzuqna fahma tu sama-sama baca. Kerana ilmu ni Allah bagi, bukan usaha kita, bukan kita baca kita, bukan kita banyak, bukan tok guru kita hebat. Tapi Allah yang bagi ilmu ni. Bagi lain, hadis lain yang atraf hadis yang sama lah. 4,927, 4,928, 4,829, 5,044, 7,524. Okey, bab kelima dah. Siapa bab kelima lah. Bab kena ni panjang pula hadis. Abu Sufyan lah, panjang sangat. Okey, bab kelima. Haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus 'an az-Zuhri. Haddatsana qala haddatsana ha bukan ha ni tahwil tukar ha wa qala haddatsana wa haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar 'an az-Zuhri nahwahu qala akhbarani Abdullah bin Abdullah 'an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, Jibril bertemu dengan Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW jauh lebih pemurah daripada angin yang berhembus ketika itu. Ketika bulan Ramadan tu Nabi kuat derma. Berasa bersyukur lah. Syukur dia cara Nabi ni. Terima Al-Quran, baca Quran kuat, boleh beribadah, boleh baca Quran kuat ni. Bersyukur je. Lebih pemurah, sedekah dia kuat seperti angin berhembus ni. Jadi syarah hak lebih detail ni kita baca mana asli lah. Jadi kadang-kadang dia tak jeli baca hadis saja gitulah ceritanya nak syarah pada ulama lagi dah. Tu belajar kemudian kita laju dulu. Kalau belajar darah hadis pun ada syarah sikit, tapi kat peringkat awal baca dulu. Cuma ada kaedah baca dulu lah. Sahih Tirmizi kau gapo dulu, Imam Tirmizi kau gapo dulu, ada kaedahnya sehingga baru kata ada kaedah dia dah. Tapi kita ni muka kita nak pendengar dulu biar tahu Sahih Bukhari ni. Ambil pengajaran umum sikit-sikit saja.
Lebih lagi kena belajar dengan guru lah, yang lebih hebat, lebih alim lah. Okay, hadis yang lain atraf hadis 1902, 3220, 3554, 4997 lah. Hadis yang sama lah. Bab kena ni panjang lah pasal Abu Sufyan ni. Tak boleh baca ni, kalau baca pun tak habis. Kau boleh baca. Pelan. So 2 tak ada banyak dah. 15. Setakat tu lah dulu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.